Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibn Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khaliwaddin, Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan pentaulihan kapal peronda kapal Diraja Brunei KDB Al-Siddiq. Upacara pentaulihan diadakan di Jeti Bravo, Pangkalan Tentera Laut Muara. Keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Tuan Yang Terutama Dr. Ng Eng Hen, Menteri Pertahanan Republik Singapura. Jurus keberangkatan ke bawah Duliang Maha Mulia menerima tabik hormat diraja dan seterusnya memeriksa kawalan kehormatan terdiri daripada 110 anggota Tentera Laut Diraja Brunei TLDB diketuai Lieutenant Commander Ahmad Afifi bin Awang Antin. Untuk menjalankan tugas seterusnya. Ampun beribu-ribu ampun. Kapal Diraja Brunei As-Siddiq. Upacara bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah oleh Komander Haji Ainul Nizam bin Haji Ibrahim TLDB, Pengarah Jabatan Arah Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB Jemaat. Amin. Lieutenant Komander Haji Muhammad Arnold bin Haji Osman, Pegawai Pemerintah KDB As-Siddiq, dalam sembah taklimatnya menyembahkan pengertian nama As-Siddiq. As-Siddiq adalah satu sifat yang terpuji bermaksud benar, berlatar belakangkan dengan kejujuran dan keikhlasan, akan menghasilkan perwatakan yang berintegriti untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, setia kepada raja dan amanah dalam menjalankan tugas mempertahankan negara. Baginda berkenan mengurniakan titah pentaulihan KDB As-Siddiq. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli kerabat dan para sahabat baginda sekalian dengan kalimat suci lagi agung. Bismillahirrahmanirrahim. Beta tauliahkan kapal Diraja Brunei As-Siddiq. Baginda seterusnya berkenan mengurniakan commissioning pennant kepada pegawai pemerintah KDB As-Siddiq. Upacara diikuti dengan pengibaran commissioning pennant dan panji-panji TLDB di atas KDB As-Siddiq. Laungan azan dikumandangkan bagi memohon keberkatan pentaulihan KDB As-Siddiq. Mohon ya Allah, dengan zat kebesaran dan keagungan Tuhan kami jua, mohon diberkati kapal Diraja Brunei As-Siddiq ini. Doa selamat dibacakan oleh pengarah jemaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ke bawah Duliang Maha Mulia kemudian dijunjung bagi meninjau kapal KDB As-Siddiq. As-Siddiq mempunyai dua
Penyerahan kapal peronda Tentera Laut Republik Singapura TLRS sebagai tanda penghargaan dan persahabatan kerjasama erat antara angkatan bersenjata dan tentera laut kedua-dua buah negara. Dan juga Thank you very much. Thank you. Also, I told them I'm here to make sure now everything's okay. Dari Jeti Bravo ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung berangkat ke mes pegawai TLDB bagi majlis santap. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Upacara pentauliahan KDB As-Siddiq menjadi sejarah penting dalam perkembangan TLDB dan ABDB. Angkatan bersenjata Diraja Brunei mencatatkan peristiwa bersejarah dengan pentauliahan kapal peronda KDB As-Siddiq. Detik-detik penting itu antara yang dimuatkan dalam serotan upacara pentauliahan kapal peronda KDB As-Siddiq. Dengan kalimat suci lagi agung. Bismillahirrahmanirrahim. Beta tauliahkan kapal Diraja Brunei As-Siddiq. Mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara kemarin meneruskan sidangnya untuk hari ke-14 dengan mendengarkan mukadimah usul belanjawan bagi Kementerian Kesihatan. Sidang sebelah pagi bermula dengan penjelasan oleh Menteri Pembangunan mengenai kebenaran kemajuan bangunan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, setiap perancangan dan kemajuan mestilah berpandukan peraturan bagi menjaga dan memelihara persekitaran yang menitik beratkan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan.
Dalam usaha mendukung pengusaha-pengusaha pertanian, pihak ABCI bersama dengan Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan telah menyediakan blanket approval bagi bangunan-bangunan yang tidak perlu dipohonkan kepada pihak ABCI untuk kebenaran seperti yang tersenarai di bawah First Schedule Regulation 5 Insignificant Building Works Building Control Regulation 2014 atau Building Control Amendments Regulation 2018. Tema belanjawan Kementerian Kesihatan bagi tahun ini ialah Kesihatan adalah tanggungjawab semua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dalam mukadimah usul belanjawan kementerian berkenaan mengongsikan tema tersebut menggariskan kepentingan untuk mencapai kesiapsiagaan menggunakan sumber-sumber yang diperolehi dengan lebih berekonomi dan cekap. Generasi yang bertanggungjawab ke atas kesihatan diri sendiri dan juga kesihatan sekelilingnya mencerminkan masa depan negara yang lebih positif. Dengan adanya rakyat yang sihat, generasi akan datang akan lebih produktif dan mampu menjana pertumbuhan sosioekonomi negara yang mampan. Di sepanjang tempoh negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19 yang sedikit sebanyak mengganggu keselesaan dan keharmonian kehidupan harian rakyat dan penduduk di negara ini, rakyat dan penduduk negara ini telah menunjukkan sikap bertanggungjawab, prihatin dan bekerjasama dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh pihak kerajaan. Majoriti penduduk di negara ini memberikan kerjasama dan mematuhi arahan-arahan dan nasihat-nasihat kerajaan bagi mengawal penularan jangkitan penyakit berkenaan sesuai dengan pendekatan whole of nation. Inilah yang akan kita jadikan sebagai satu kekuatan yang akan membawa kepada perubahan ketara dalam pencapaian kesihatan negara di masa akan datang, insya-Allah. Dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab pula, Kementerian Kesihatan bermatlamat untuk mencapai beberapa objektif di bawah Pelan Strategik 2019-2020, antaranya kecemerlangan dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan, pencegahan dan kawalan penyakit tidak berjangkit, pelindungan kesihatan awam melalui dasar dan peraturan yang berkesan dan urus tadbir yang telus dan proaktif. Ke arah pelaksanaan mencapai arah tuju berkenaan, Menteri Kesihatan menjelaskan kementerian tersebut akan memfokuskan 6 kluster. Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada orang ramai. Ini di antaranya termasuk penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Menilai secara berterusan perkhidmatan yang lebih baik dikendalikan sendiri atau dikendalikan secara penyumbar luar. Meningkatkan saringan kesihatan penduduk bagi penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Meningkatkan kemampuan perkhidmatan makmal dengan ujian-ujian makmal yang semakin hari semakin maju dan canggih. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta seperti dengan kaedah Public-Private Partnership atau PPP melalui program Fiscal Consolidation. Meningkatkan hasil kerajaan melalui amalan kutipan hasil yang cekap dan memberi kemudahan akses kepada perkhidmatan dan rawatan. Sementara itu, beberapa projek rancangan Kementerian Kesihatan akan memfokuskan 3 teras utama. Memperkenalkan satu piawaian yang akan digunakan dalam perkhidmatan bukan klinikal bagi membolehkan syarikat-syarikat yang dilantik mencapai kualiti yang dikehendaki. Kedua, menyenarai pendekkan syarikat-syarikat yang berkemahiran dan mempunyai kaki tangan yang terlatih dalam bidang-bidang yang telah dikenal pasti, yang sekaligus akan memberi ruang bagi anak-anak tempatan dilatih dan menjana peluang-peluang pekerjaan. Dan ketiga, bekerjasama dengan institusi tempatan termasuk institusi swasta untuk sama-sama mengendalikan program-program yang dikehendaki mencapai kemahiran yang dikehendaki terutama bagi anak-anak tempatan. Antara isu yang mendapat perhatian pada sebelah pagi ialah langkah penjimatan ubat-ubatan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim. Menteri Kesihatan seterusnya menjelaskan. Salah satu langkah penjimatan atau pengurangan belanja ubat-ubatan ini, we engage with a local GLC, where durang ini GLC ini ia dapat
collect more volume of ubat datu. At the end of the day, is all about volume lah. Jadi kalau volume itu tinggi, makin murah. Jadi dengan JLC ini, ia dapat mengcombine jumlah ubat dari Kementerian Kesihatan dan pihak-pihak swasta, mengeducate the public the importance of mengambil ubat ini dan menghargai berapa kerajaan berbelanjaannya untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dan ketiga ialah effective management of procurement and storage lah, supaya tidak ada wastage. Dewan menyambung sidangnya pada sebelah petang dengan membahaskan tajuk-tajuk di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Isu jumlah bantuan tidak menampung kerugian yang ditanggung mangsa kebakaran atau penerima bantuan dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Lau Hau Tek. Jelas Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, bantuan bencana yang dihulurkan bertujuan untuk meringankan beban mangsa dan bukannya untuk mengganti sepenuhnya kerugian ataupun kehilangan harta. Kadar bantuan kewangan yang diberikan adalah tertakluk kepada siasatan, penilaian dan pendekatan pihak JAPIM mengikut garis pandu yang berkuat kuasa. Selain bantuan kewangan, bantuan catuan makanan, barang keperluan asas dan bantuan penempatan sementara juga akan disalurkan kepada mangsa bencana. Selain daripada pihak JAPIM, terdapat juga agensi-agensi lain yang seperti lazimnya akan menghulurkan bantuan bencana seperti pihak Majlis Ugama Islam Brunei dan pihak Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Dewan menangguhkan sidangnya petang kemarin dan persidangan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Penubuhan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dihasratkan menjadi wadah kekal bagi orang-orang Islam untuk menabung pahala melalui membina masjid sekaligus sebagai satu peluang keemasan untuk bertanam saham di akhirat. Kemarin diadakan Majlis Pelancaran Perkhidmatan Pesanan Ringkas atau SMS tabung dana bagi pembinaan masjid. Pelancaran tersebut berlangsung di bangunan tambahan Kementerian Hal Ehwal Agama. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat PN Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi jawatan kuasa pengutipan dan pengeluaran tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Tabung dana bagi pembinaan masjid dibukakan kepada orang ramai melalui perkhidmatan SMS selama 9 bulan dengan menaip masjid diikuti 1, 5, 10, 15, 20, 50 atau 100 tanpa jarak dan hantar ke talian 38111 bagi pengguna DST dan Progresif serta 39999 bagi pengguna Imagine. Suruhan Jaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh di negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis resepsi bersempena Hari Kemerdekaan Republik Rakyat Bangladesh ke-52 tahun. Mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke majlis tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Puan Yang Terutama Nahida Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh di negara ini, dalam ucapannya antara lain menggariskan persahabatan antara kedua-dua negara semakin kokoh. Majlis diadakan di salah sebuah hotel di Gadong. Masjid Kampung Fulai malam tadi mengadakan majlis penyampaian surat lantikan jawatan kuasa takmir masjid bagi 33 ahli yang dilantik untuk sesi 2022 hingga 2024. Sijil-sijil disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Dengan lantikan EJKT baharu, dihasrat pihak masjid akan terus mengambil langkah-langkah yang proaktif dalam menjadikan masjid sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islamiah. Majlis berlangsung di masjid berkenaan.
Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai sampai pagi untuk membawakan bahan menarik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di negara Brunei Darussalam. Selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuk Brunei Darussalam. Selamat menyambut bulan Ramadan.